Bismillah. Bismillah. Tak nampak muka surat apa? Nampak? Saya tak nampak. Ha? Muka surat 319. Kitab Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة والرضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه. أما بعد. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita akan terus sambung pengajian dalam kitab fiqh, Fiqhul Manhaji, jilid yang pertama, iaitu jilid bab ibadah. Kita masih dalam tajuk sunat-sunat dalam solat. Sunat dalam solat secara umumnya dibahagikan kepada dua kategori. Satu sunat ab'ad, satu lagi sunat hay'ah. Sunat ab'ad, sunat kita kata yang penting sangat, sehingga kalau kita tertinggal sunat ab'ad, dianjurkan, disunatkan pula untuk kita sujud sahwi. Adapun sunat hay'ah, sunat yang baik juga, sunat yang baik, dapat pahala. Tapi kalau tertinggal ataupun sengaja tinggal, tak dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Itu je beza dia. Adapun dua-duanya tetap pahala. Amalan sunat pahalalah. Sujud ab'ad secara umum ada dua dalam sunat ab'ad pula, yang berkaitan dengan tahiyat awal, yang berkaitan dengan doa qunut. Itu secara umumnya. Adapun sunat hay'ah yang kita nak bincang hari ini, sunat hay'ah berapa banyak? Terlalu banyak, sehingga ada ulama yang mampu detailkan sampai 500 sunat ab'ad. Lebih kurang 500 sunat hay'ah, sunat-sunat dalam sembahyang, didetailkan pecah. Tapi kita taklah nak bicara ke semua secara detail. Mungkin kita ambil secara perkara-perkara yang besar, yang ni je. Okey, kita tengok yang sambung yang ke-12. Tajuk kita hari ni, bicaraan kita hari ni, muka surat 319, yang ke-12, duduk tawarruk. Ketika duduk yang akhir dan duduk iftirash pada duduk yang lain. Dalam sembahyang ni ada dua jenis duduk je yang sangat disunatkan. Ada dua je. Satu iftirash, satu lagi tawarruk. Tawarruk sekali je dituntut, iaitu duduk yang last sebelum bagi salam. Sekali itu je. Bermakna tak payah awal, tak payah. Lain pada tu yang kita nama tahiyat awal. Itu iftirash. Iftirash semua duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk duduk ketika kita sujud sawi kan, ada duduk kan, tengah dua sujud tu, tengah sujud sawi. Yang tu pun duduk iftirash. Kita nak daripada sujud nak bangun berdiri, kita duduk istirahah.
pun duduk iftirash. Apa dia duduk iftirash? Yang kita sebut, orang-orang kita sebut duduk tahiyat awal. Itu iftirash. Macam mana cara dia? Iaitu kita duduk atas tapak kaki, punggung kita duduk atas tapak kaki kiri. Itu iftirash. Kan? Dan tapak kaki kanan kita pacak ujung jarinya. Itu iftirash. Adapun tawarruk, kaki kanan tetap sama pacak juga. Kaki kiri dia pergi punggung kita duduk atas lantai. Itu namanya tawarruk. Punggung duduk atas lantai. Kita namakan, orang kita sebut duduk tahiyat akhir. Tapi sebenarnya tak tepat kalau kita jawab duduk tahiyat akhir. Ada ketika duduk tahiyat akhir tak disunatkan duduk dengan tawarruk, tapi disunatkan iftirash. Tapi tahiyat akhir saya boleh sebut dua. Yang pertama, duduk tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, kita baru rakaat pertama, kedua, ketiga, tapi imam dah tahiyat akhir. Kita nak duduk macam tu imam punya ke tawarruk atau iftirash? Kita duduk iftirash, tahiyat akhir ni. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau bacaan tahiyat akhir kita tu, lepas tu kita nak sujud sahwi. Lepas tahiyat akhir, kita akan sujud sahwi. Berarti bacaan tahiyat akhir kita tak duduk dengan tawarruk, duduk dengan iftirash. Jelas Aku dah niat lah nak sujud sahwi. Maksud ada ialah kita nak sujud sahwi lah. Dah baca tahiyat akhir dah, fil alamin innaka hamid. Kita tahu nanti nak sujud sahwi pasal ada benda tinggal tadi. Fil alamin innaka hamidum majid. Sujud sahwi. Masa baca tahiyat tu duduk cara macam tahiyat awal, iftirash. Bukan duduk tawarruk. Kalau waktu baca tahiyat akhir tu kita duduk tawarruk, duduk punggung kita ke lantai, lepas tu nak sujud pula, duduk pula, sujud pula, duduk lagi, tawarruk pula. Jadi tawarruk dah 2 kali dalam satu sembahyang. Tawarruk ni sekali je dalam sembahyang, semua sembahyang. Sekali je. Duduk punggung ke lantai ni. Kan? Jadi jenis duduk ni, 2 ni je yang dituntut. Adapun bagi orang yang uzur, buatlah cara mana yang dia boleh buat. Kan? Uzur dia tak boleh macam ni, dia buat macam ni. Tak boleh macam ni, dia buat macam ni. Kita suruh duduk punggung ke kaki kiri, dia duduk atas kaki kanan. Pasal apa? Ada bisul. Tak apalah, uzur bagi dia. Keuzuran bagi dia. Dapat pahala sunat? Dapat, sebab dia ada keuzuran. Kan? Dia dapat pahala sunat sebab ada keuzuran. Okey, satu lagi jenis duduk. Kadang-kadang ada orang macam mana? Dia kata dia tak boleh duduk, dua-dua tak boleh. Tahiyat awal tak boleh, tahiyat akhir tak boleh. Tawarruk tak boleh, iftirash tak boleh. Kan? Bagi saya, katalah dalam sembahyang dia tak boleh, lain semua boleh bergerak macam biasa, cuma bab duduk je dia tak boleh duduk macam kita duduk ni. Okey, sekarang dia boleh duduk macam mana? Dia boleh duduk dengan apa kita sebut? Satu lagi namanya tatabbu'. Tatabbu'. T-A-B buh 2 biji, tatabbu'. Macam mana tatabbu'? Kita duduk atas dua-dua tumit. Tumit kita pacak, jari kita pacak, kaki ni kaki. Punggung duduk atas 2 tumit. Boleh bayang tak? Kan? Kaki kita pacak dua-dua macam tu. Punggung kita duduk atas 2 tumit. Tumit kita. Dia punya tu masih nak bengkok. Ya, masih kita pacak lah, pacak ujung jari kaki kita tu. Membengkok macam tahiyat awal tadilah. Itu nama tatabuk. Cuma yang ni bagi orang yang uzur, mungkin itu pilihan dia, silakan. Kan? Kalau dia boleh yang pertama, kedua tawarruk, iftirash, tak payahlah tatabuk. Kan? Bukanlah disunatkan buat tatabuk nak. Dah A tak boleh, B tak boleh, ambil pilihan yang ketiga. Okey.
Okey, tatabbu'. Contoh boleh tawaruk, boleh iftirash, tapi buat tatabbu' juga sebab sempit. Kan kalau kita sempit sangat, mayang macam tu je, itu elok duduk tatabbu' tu. Tak mengganggu orang kanan kiri. Kan bila duduk iftirash tawaruk ni, dia ambil space sikit ke kanan sikit, menindih orang kanan kiri. Itu tatabbu'. Dan satu lagi cara duduk, tarabbu'. T-A-R-A-B-B-U-K, tarabbu'. Bukan K lah belakang, ain, huruf ain, macam nak tulis ain, koma lah kot kan. Tarabbu' macam kita duduk ni, duduk sila-sila. Duduk bersila, tarabbu'. Duduk bersila. Kan? Boleh ke semayang duduk macam ni? Boleh. Kalau uzur dia yang tu tak boleh, duduk tadi tak boleh. Macam ni ya boleh. Boleh. Sah semayang dia. Dah uzur lah yang tadi kan. Katalah tak uzur pun, tapi dia duduk macam ni, itu makruh. Tatabbu' juga tadi, yang ketiga tadi kan. Yang boleh je 1 dan 2, tapi saja-saja nak buat tatabbu', duduk pacak, duduk atas tumit tu, itu makruh lah. Sebab dia tak ada uzur apa pun. Okey, satu lagi tarabbu', duduk macam ni, duduk sila kita ni. Itu boleh duduk macam tu. Janganlah duduk atas kursi. Maksudnya tak boleh 1, 2 ambil 3 tak boleh ambil 4. Masih boleh duduk atas, semayang macam normal, macam biasa, lantai. Okey, satu lagi cara, boleh juga kalau tak ada kerusi, bagi orang yang semua pergerakan boleh, rokok, sujud boleh, daripada sujud nak bangun boleh, cuma dia tak boleh lipat kaki dia jadi huruf L. Ni tapak kaki, lutut, badan dia boleh duduk cara L. Boleh bayang tak? Kepala, tangan, badan, pinggang, lutut, kaki macam tu. Takat tu boleh duduk. Duduk macam tu. Tahiyat dia macam tu. Bukan menunjuk. Tepi. Bukan menunjuk. Dia macam mana nak apa? Macam ni je. Dia lepas sujud, dia takat tu je. Kaki belakang. Duduk tahiyat dia macam ni. Lebih baik daripada duduk atas kerusi. Kan? Dia semayang duduk ni. Itu tapi dia bangun boleh. Itu panggil apa Ustaz? Duduk. Itu tak ada nama. Huruf L. Tak ada kursi. Lebih baik daripada duduk atas kerusi. Sebab bila duduk macam ni, dia berjaya sujud. Kalau duduk atas kerusi, mungkin tak boleh nak sujud. Sebab tu semayang ni tengok uzur dia kat mana. Kita tak ada kata dia main atas kerusi tak sah. Ada uzur dia yang tak boleh turun ke bawah, dia duduk atas kerusi. Ada uzur yang memang tak boleh duduk atas kerusi, dia boleh je macam tu. Contoh tadi lah, kan? Dia boleh lagi takat ni. Mungkin dia menongkat tak apa. Tahiyatul mubarakatuh salatul tayyibat. Nak tegak sungguh tak boleh, dia nak kena menongkat. Menongkat ke meja pun tak apa. Menongkat je ni. Tahiyat gini. So, boleh satu soalan. Baru ni saya tengok orang macam tu lah. Tidak ada soalan pada kawan saya. Kau tak ada orang lain, boleh ke jadi imam? Tak ada orang lain. Macam tempat Orang tu jadi imam. sebab katakan tempat saya tempat Kalau tak ada orang yang lebih sempurna pada dia boleh. macam tempat information center, sebab banyakkan perempuan, dia lelaki seorang, so dia jadi imam. Boleh lah. Maksud tak ada orang lain lah. Ada orang lain boleh Dia seorang lelaki. Kan? Darurat Boleh. Tadi Ustaz, keutamaan dia jangan duduk kursi dulu. kalau boleh kira kita buat yang lebih dekat dengan sempurna. Kalau dah duduk atas kursi, berarti kita tak turun sujud, kita tak duduk bawah. Kan? Sekarang turun sujud, naik daripada sujud, katalah dia turun boleh Ustaz, nak naik tak boleh. Tu tak boleh, nak duduk atas kursi lah. Kira uzur lah tu. Kan? Tak dengar Haji. Untuk solat fardu lah. Untuk solat sunat, saya pun boleh duduk atas kursi. Tapi pahala dia tak sama lah. Diskaun lah pahala dia. Dah potong lah. Kan? Contoh saya tadi, boleh je duduk macam ni, tapi saja semayang nak duduk macam ni. Semayang sunat, sah lah semayang, tapi pahala kena potong lah. Dah tolak tu, tolak ni. Kan? Sebab tak ada uzur apa pun.
Duduk sila tadi, kadang orang tanya macam mana duduk sila, kita dah sujud. Senang, lagi senang. Macam ni, tunjuk kaki minta maaf lah. Dah sujud, bila bangun lipat terus macam tu. Allahu Akbar. Lagi senang. Itu bergantung pada keuzuran masing-masing lah. Kan? Dia sakit macam mana, dia boleh buat yang mana, tak boleh buat yang mana. Ni tidak kadang-kadang alah, kaki kena tikam duri je pun dah duduk atas kursi dah. Sikit punya hal. Kan? Jadi tu pun dia sakit ujung jari kuku terkopek ke, belah kanan tak boleh nak pijak macam ni. Nak lipat duduk atas ni. Tu duduk atas kursi. Ni memang tak sah sembahyang fardu dia. Sebab uzur dia kecil sangat. Dia tak boleh, Ustaz, saya kaki kanan tak boleh lipat. Tak boleh lipat. Tu kaki kiri boleh tak? Lipat kiri. Jadi pelik lah kan? Kita biasa macam ni. Dia jadi macam ni. Boleh? Boleh. Kena duduk. Kalau tak boleh juga. Tak boleh juga. Duduk juga. Tapi mungkin kaki dia keluar sikit ke macam mana ke. Terpulang pada kemampuan dia masing-masing. Walaupun tak jadi tarabbuk, sila tak jadi tatabbu', tak jadi iftirash apa semuanya, buat kemampuan dia. Lunjak pun boleh lah. Lunjak boleh. Duduk, lunjak terus. Boleh sujud tak? Sakit lutut dah katakan. Pakai syarat. Oh, kalau sujud pun pakai syarat, sama atas kursi pun. Dia sujud tak ke bawah kan? Boleh lah melunjak, boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi kerusi pun pilihan mungkin itu lebih mudah bagi dia. Sebab kalau duduk bawah melunjak pun dia tak sujud ke lantai juga. Atas angin juga kan. Sama dengan duduk atas kerusi pun sujud atas angin juga. Tunjuk belakang lah. Macam mana je lah. Contoh ada orang dia macam ni lah. Tapi belah kanan lah ni dah ada botol. Tu dia macam ni semayang. Tak apa. Itu uzur dia. Jadi kita sendiri tahu apa uzur kita, yang mana kita boleh buat, tak boleh buat. Kan? Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Humaid As-Sa'di. Katanya, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa idza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Jadi duduk lengkap iftirash yang kita kata duduk tahiyat awal tu, punggung atas kaki kiri. Package set lengkap dia kena kaki kanan macam tu. Katalah kaki kanan kita macam ni, dapat pahala lengkap? Tak lengkap juga. Tak lengkap. Package dia kena kaki macam tu, kaki kanan. Kadang saya pun kita duduk, yalah tak pacak kaki kanan macam tu. Tak dapatlah ekstra sunat ni, tapi sembahyang tetap sah. Aku lebih teliti daripada kamu ketika salat Rasulullah SAW. Dalam hadisnya ada menyatakan bahawa apabila duduk dalam 2 rakaat, baginda duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanan ditegakkan, dipacak tegak tu. Dan apabila duduk di rakaat akhir, baginda menyorongkan kaki kirinya sambil menegakkan tapak kaki kanan dan duduk di atas pinggulnya, masuk ke lantai. Menyantai akhir lah. Hadis tersebut daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza qa'ada fi salati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Bila duduk ketika bersolat, Rasulullah SAW meletakkan tapak kaki kirinya di antara paha dan betis dan menghamparkan tapak kaki kanannya. Menghamparkan tapak kaki kanannya. Itu cara dia lah. Okay, tu gambaran duduk tawarruk tadi. Kadang saya pun tersilap dengan iftirash tu yang akhir. Tak. Iftirash tu kita duduk atas kaki, punggung atas tapak kaki kiri, masuk tahiyat awal.
Jadi tawarruk tadi saya ulang lagi, dalam satu solat hanya sekali sahaja, yang paling akhir. Jadi kalau kita sujud sawi tadi, bacaan tahiyat, duduk iftirash, cara tahiyat awal. Sujud sawi, duduk iftirash juga. Lepas tu sujud sawi. Lepas tu kita bangun je, barulah duduk tawarruk, punggung ke lantai dan bagi salam. Tak ada baca kan? Tak ada baca apa pun. Duduk, bagi salam. Sekali itu je soalan. Kalau pada tahiyat akhir terlupa duduk tawarruk dan terus beri salam, masih solat kah solat? Masih sahkah solat tu? Duduk kedudukan ni kita bicara bab sunat. Bab sunat. Bab sunat antara dapat pahala ke tak dapat pahala, bukan antara sah batal. Tak dapat pahala tetap sah, tapi kuranglah pahala sunat dia. Sah semayang tak batal pun. Kalau kita bicara bab rukun, lainlah rukun antara sah dengan batal. Tak buat batal. Ni tak buat tak dapat pahala, tapi tetap sah. Itu jawapan untuk dia orang ni lah. Sebenarnya kalau pada tahiyat akhir duduk iftirash, kemudian bila teringat duduk tawarruk, adakah itu dikira pergerakan lebih dari 3 kali boleh membatalkan solat? Tidak. Tak dikira kita, tapi kena jagalah pergerakan. Kita pindah tu hati-hatilah juga, kadang tak perlu pun bergerak juga. Kita dah duduk tahiyat, cara tahiyat awal, ni tahiyat akhir nak bagi salam ni, teringat aku duduk silap ni, nak pindah tangan gitu, membatalkanlah. Kadang tak perlu pun tangan bergerak banyak, seret punggungnya jatuh bawah, dah lah. Seret punggungnya pun. Ni tidak, dia naik itu sambil tarik kain gini, memang batal lah semayang dia. Kan? Dia seret punggung pergi jatuh bawah dah. Kan? Kalau melebih pergerakan yang tak perlu lebih dari 3 kali, memang batal lah. Kan? Tapi kalau contoh badan dia besar ke, bila memang nak pindah tu perlu tongkat sini, kalau tak tongkat tak lepi, tak lepi. Tu pergerakan yang perlu. Lain lah. Memang dia boleh lah untuk melengkapkan solatnya. Okey, sebenarnya yang ke-13, sunat yang ke-13, membaca salawat Ibrahimiyah dan berdoa selepas tasyahud akhir. Salawat Ibrahimiyah yang ada nama Ibrahim tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah, ada nama Ibrahim. Sunat baca yang tu pada tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan memang kalau dalam hadis bab salawat, Nabi ajarkan salawat Ibrahimiyah tak ada perkataan sayyidina. Kan? Sahabat tanya Rasulullah macam mana salawat, Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Memang dalam hadis tidak ada sayyidina. Makna sayyidina, tuan kami, penghulu kami, pemimpin besar kami. Memang tak ada. Tapi dalam hadis lain Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam, akulah tuan besar, penghulu bagi semua anak Adam. Maka tak layak dari sudut adabnya, secantiknya kita panggillah Nabi dengan ada pangkatnya, gelarannya. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala tak pernah panggil Nabi Muhammad dengan Ya Muhammad. Tak ada dalam Quran. Yang ada Ya Musa, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Adam, Ya Ismail, Ya Idris contohnya. Kan? Tapi Ya Muhammad tak ada. Mesti Allah panggil dengan Ya Ayuhan Nabi, dengan panggilan pangkat dia Nabi. Ya Ayuhar Rasul, Muhammadun Rasulullah. Ada pangkat gelarannya, tanda penghormatan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya Allah pada Nabi, kekasihnya. Kita pergi panggil Muhammadnya, kita sebut Muhammadnya. Tak cantik lah. Bukan kita kata berdosa, tak berdosa, sah semayang dia kalau sebut Allahumma salli ala Muhammad.
Tapi bagi kita, kita lebih letak penghormatan dan adab. Sayyidina Muhammad lebih baik. Lebih baik, bukan kita bicara bab batal dengan sah. Kita bicara mana lebih baik. Lebih baik kita letak Sayyidina Muhammad. Dan memang orang-orang, contohnya orang Wahabi pun, mereka akan kata siapa yang tambah Sayyidina Muhammad tak sah sembahyang batal. Jadi kita tak payah terkejut, tak payah terkejut. Biar dia nak cakap macam tu, kita tetap letak Sayyidina Muhammad. Itu lebih elok bagi kita sebagai tanda penghormatan, cinta, sayang, pengagungan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Nabi pun dah cukup, Nabi Muhammad, itu macam penghormatan juga. Tak payah sebut Sayyidina Nabi Muhammad, Nabi Sayyidina Muhammad. Boleh juga macam tu, tapi jadi panjang pula. Cukup kalau Nabi Muhammad, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi boleh tambah Sayyidina, lebih baik. Seperti juga dalam Quran surah Nur, Allah Ta'ala sebut, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadi panggilan kamu pada Rasul tu macam panggilan kamu sesama kamu je. Muhammad, ya Muhammad. Kita panggil orang ya Muhammad itu je. Tapi dengan Nabi Muhammad jangan panggil macam tu. Panggil ya Rasulullah kalau di zaman Nabi. Sahabat takkan panggil ya Muhammad kecuali orang yang baru jumpa, baru kenal, baru Islam, dia akan panggil ya Muhammad. Adapun yang lain ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah dan sebagainya. Jadi eloklah kita panggil, sebut dalam salawat mana-mana pun letak Sayyidina Muhammad. Tak salah. Kalau tak buh Sayyidina pun taklah berdosa, taklah batal sembahyang, tak ada apa-apa pun, cuma penghormatan, kan? Ya. Sebaiknya kita tadi tak berdosa dan taklah dikira bersalah dan sebagainya. Cuma kita lah rasa macam ralat panggil Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kurang cantik. Lebih baik kita letaklah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kan? Itu lebih cantiknya. Dalam semua nak sebut nama Nabi Muhammad adalah gelar Nabi Muhammad, Rasulullah ataupun Sayyidina Muhammad. Kan? Ada. Okey, dan berdoa selepas tasyahud akhir. Lepas tahiyat fil alamin innaka Hamidum Majid, disunatkan kita berdoa. Antara doa yang Nabi tak pernah tinggal, iaitu doa Nabi minta jauh daripada 4 benda. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Azab jahannam, minta lindung daripada azab jahannam. Wa na'udzubika min azabil qabri, minta jauh daripada azab kubur. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan daripada fitnah hidup dan mati. Wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal, minta jauh daripada kejahatan, keburukan fitnah dajjal. Empat permintaan ni jadi satu doa. Nabi sering baca selepas tahiyat sebelum bagi salam. Khususnya yang kita minta, iaitu lebih-lebih lagi kita ni makin hujung dunia ni, makin hujung tah zaman kita masih hidup, wallah alam, tak tahulah, kan. Kita jumpa dengan dajjal, takkan selamat kalau tidak ada perlindungan daripada Allah. Walaupun kata, saya semayang cukup 5 waktu, saya pandai baca Quran, kalau tak ada benteng, kamu akan rosak. Pasti akan rosak iman bila berdepan dengan dajjal. Takkan selamat kecuali yang Allah lindungi, baru dia selamat. Nak dapat perlindungan Allah ni, antaranya doa Nabi tadi, antaranya bacaan amalan kahfi dan sebagainya. Itu antara doanya lah. Kalau nak sama doa lain boleh tak? Boleh, tapi dengan bahasa Arab lah doa Nabi. Janganlah bahasa Melayu, batal semayang kan, cakap pula. Kecuali dalam hati. Doa semasa sujud, nak minta hajat, tak reti cakap Arab, cakap Melayu, itu kena bahasa hati. Tak boleh di mulut. Kalau mulut batal semayang. Sebagaimana yang telah nyatakan bahawa bersalawat ke atas Nabi SAW merupakan rukun ketika duduk tasyahud akhir, yang boleh dilakukan dengan sebarang lafaz salawat. Jadi sebenarnya rukun salawat boleh baca je salawat mana pun. Salawat apa? Tafrijiyah. Contoh dia,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah kan. Muhammadar Rasulullah. Okey, itu. Lepas itu baru salawat. Itu nama tasyahud, penamat tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi, boleh tak? Sah sembahyang. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, sah sembahyang. Tapi sunat lebih baik, lebih utama, dapat pahala kalau ambil salawat Ibrahimiyah ni. Sementara pilihan salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang telah disebutkan dahulu adalah sunat. Apabila selesai membaca salawat tersebut, sunat memohon perlindungan, itu doa, daripada azab kubur, azab neraka, berdoa apapun saja yang dikehendaki untuk dirinya sendiri, dengan syarat tidak melebihi kadar masa membaca tasyahud. Jangan terlalu panjang sangat. Duduk tasyahud tu, dia dah habis tahiyat. Contoh dia daripada at-tahiyat sampai fil alamin annaka hamidum majid, makan masa 3 minit lah bacaan dia, atau 4 minit. Tapi doa dah jadi 10 minit. Tu tak boleh pula. Terlama sangat. Doa tu kadar-kadar lah. Lebih kurang macam bacaan tasyahud tadi, ataupun kurang daripada tu. Satu doa, 2 doa cukup lah. Jangan buat doa tahajud pula kat situ. Buat doa tahlil pula, tu dia. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh billahi min arba'." Ini Nabi suruh, apabila seorang daripada kamu selesai tasyahud akhir, dia hendaklah meminta perlindungan dengan Allah daripada 4 benda ni. Itulah doa Nabi ni. Min azabi jahannam, azabil qabri, daripada azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup mati, dan kejahatan Masih Dajjal. Kena hafal ni Arabnya supaya kita dapat baca selepas tahiyat. Kena hafal. Jangan tinggal. Sebab kita dah hujung ni, zaman Dajjal dah ni, kan? Walaupun Dajjal realnya belum muncul, tapi kita kata angin Dajjal tu, fitnah Dajjal tu dah mula ada. Contoh, orang lebih suka tengok siapa ramai. Ramai tak pergi semayang, dia pun tak nak semayang. Dia lebih pada majoriti. Walaupun majoriti maksiat, dia akan ikut maksiat. Majoriti orang tak pakai lah tudung-tudung macam ni, orang pakai fashion ketat-ketat, dia pun tiru situ. Itu salah satu daripada fitnah Dajjal. Suka ikut majoriti, bukan nak ikut agama, kan? Ikut orang ramai. Ramai buat macam tu, kita tinggallah hukum Allah. Tak boleh, kan? Tu angin, orang kata apa? Kita sebut angin fitnah Dajjal tu. Walaupun fitnah sebenarnya Dajjal belum muncul. Yang bahaya, sangat bahaya yang tu. Tapi yang ni pun bahaya juga. Yang ni kita minta jauh daripada fitnatil mahya, fitnah masa kita hidup, dan fitnah masa nak mati, masuk dalam kubur, ujian dalam kubur dan sebagainya. Dan antara fitnah Dajjal yang sekarang ni, nak mengelirukan umat, sehingga umat tak tahu nak pegang mana satu. Kan? Nak tahu hukum, Google. Google ni A cakap macam ni, B cakap macam ni. Pening dia, tak tahu nama. Ustaz cakap macam ni pula, alamak, pening tak tahu mana tu. Tu cara Dajjal mengelirukan umat supaya tak ada pegangan. Tak ada guru yang dia nak mengaji, dia nak pegang. Biar dengar cakap tu, berubah sini pula. Orang tiga cakap macam ni pula, orang ni cakap macam tu, buat macam tu pula. Ni pula. Tak ada pendirian. Mai Dajjal nanti, tinggal ni ikut Dajjal pula. Kan? Jadi biar kita ada pendirian, pandangan ulama yang muktabar, yang kita boleh rujuk, kita boleh ikut, kita boleh tanya hukum hakam dan sebagainya. Cukup, tak payah nak keliru lagi dah. Kan? Ni banyakkan contoh lah nampak menonjolnya ketika di Mekah. Ustaz macam mana ni? Saya tengok tu Arab tu macam tu, Arab ni macam ni pula. Orang ni cakap macam ni. Pening kan? Kan kita pergi dengan ustaz kan? Dah ada rujukan kita, cukuplah pegang tu. Tengoklah siapa buat macam mana pun, kita pegang yang ni dah. Ni mula sembahyang cantik dah macam ni. Tengok Pak Arab tu janggut tebal, buat macam ni ustaz. Nak buat macam tu pula. Kan? Ada Pak Arab tu macam ni pula, buat macam ni pula. Kan? Ada Arab sembahyang
pegang sambil Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, bergerak sambil tiru juga. Jadi tak ada pendirian ni. Kita jangan tiru orang, biar dia nak buat macam tu, kita buat ikut apa yang kita belajar. Itu cara kita nak hindar daripada ujian angin-angin angin-angin fitnah Dajjal ni. Okey, seterusnya ke-14. Okay. Jadi ya. Kalau pada ayat akhir tu, dia kata sujud. Okey, sujud lama tak membatalkan semayang. Dalam semayang ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun panjang boleh panjang mana-mana lama maut. Rukun pendek tak boleh terlalu lebih sangat lama dia. Rukun panjang, bacaan berdiri, Fatihah dan surah-surah, berapa lama pun silakan. Itu rukun panjang. Rokok, rukun pendek. I'tidal, rukun pendek. Cuma i'tidal, kalau baca doa qunut, boleh dipanjangkan. Tapi kalau tak ada doa qunut, jangan terlalu lama sangat i'tidal. Boleh batal semayang tu. Sebab rukun pendek pergi panjang. Ukuran dia, panjang rokok, panjang i'tidal, lebih lama daripada Fatihah tadi. Kita Fatihah dan surah Qul Wallah je pun. Tapi i'tidal tak ada doa qunut, tapi lama, lebih panjang daripada berdiri tadi. Berarti semayang kita boleh batal. Sujud, sujud rukun panjang. Semua sujud. Apa sujud pun. Walaupun berimam. Oh, dah lah, ni cerita lain ni. Bab imam makmum nanti lu. Tolak tepi lu. Ni kita semayang seorang. Okey, nak sujud lama mana silakan. Duduk antara sujud rukun pendek, sujud rukun panjang, duduk tahiyat pun rukun pendek. Ada kadar baca dia cukup. Tambah sikit doa sikit dah cukup. Jangan terlalu lebih panjang, lebih daripada Fatihah tadi. Lebih pada waktu berdiri. Tu lebih panjang sangat. Kan? Okey. Adapun kita jadi imam semayang fardu, maka tak boleh main lama-lama walaupun rukun lama. Baca Fatihah, surah panjang-panjang, orang belakang gelisah, tak boleh, makruh hukumnya. Taklah dikira batal, tapi makruh hukumnya. Lepas tu sujud lama sampai orang belakang pening kepala dah, nak pitam dah. Kan? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Makruh hukumnya, silap-silap boleh menyebabkan dosa. Tapi tak batal semayang, tak batal. Tak boleh hukum batal, tapi hukum berdosa, membebankan orang. Ini Nabi marah pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia baca panjang dalam semayang. Datang Tok Makmum ni komplain kat Nabi, "Ya Rasulullah, Tok Imam kami baca panjang sungguh sampai kami rasa tak nak pergi semayang jemaah dia." Nabi panggil Mu'adz, "Afattan anta ya Mu'adz? Mu'adz, kau nak buat fitnah besar ke? Sampai orang tak nak datang semayang ni?" Nabi ajar dia, kalau kau semayang maghrib macam ni, baca yang ni surah-surah cadangan Nabi. Yang kadar biasalah, tak terlalu panjang sangat. Apa tadi? Okey, kalau kita jadi imam semayang fardu, kecuali semayang tarawih yang memang kita dah umum kan, ni semayang sunat kan, nak kita baca panjang sikit ya, satu malam satu muka ya, tu dia kena menerima lah. Kalau tak setuju, dia mufaraqah ya. Fardu ikut apa yang ditentukan, tak boleh terlalu panjang sangat. Tapi tarawih tu kena dimaklumkan pada makmum. Okey, contoh kita buat sunat apa, hajat, kita sujud lama sikit kan, bagi tahu. Kita akan sujud lama sikit untuk doa hajat ni ya. Ni apa pun tak bagi tahu, dia sujud lama, orang belakang gelisah. Itu imam kita pitam mati apa, kan? Jadi kena bagi tahulah, kena maklum lah. Akan buat macam tu. Kan? Kalau tak bagi tahu, jangan buat. Jangan lama sangat. Kan? Adapun kita makmum, ni tadi cerita tu imam, ni cerita makmum. Kita makmum, maka kita kena ikut kadar imam. Imam bangun, kita tak boleh lebih-lebih lah. Contoh sujud ataupun berdiri baca Fatihah, tu imam dah rokok, kita sengaja baca surah Baqarah lah pula, baca Yasin lah. Kita makmum, tak boleh batal semayang. Kalau imam kita dah pergi ke depan jarak 2 rukun, boleh batal semayang kita yang tak bergerak lagi. Sujud lama, Tok Imam dah bangun duduk sujud yang kedua, dia duduk sujud pertama tu je, sujud lama, boleh batal semayang dia kalau jarak dia dengan imam 2 rukun.
Mungkin sekejap je lah imam dah bangun duduk, dia masih lepas tu bangun, tu taklah jarak terlalu jauh kan. Tu makmum. Adapun kita sembahyang seorang-seorang, terpulang pada kita. Kita olah nak sujud lama mana, nak baca panjang mana. Sembahyang fardu pun boleh, sembahyang sunat pun boleh. Kan. Ustaz, salah tanya. Ya. Kalau imam, dia Allahu Akbar sujud, tapi dia tak sampai, kita dah sampai dulu. Makmum sampai dulu. Makruh hukum dia kalau kita potong imam. Yang Nabi marah seorang, dia kata macam keldai. Itulah pemahaman Nabi buat, macam keldai potong imam. Maksud saya tadi, Ya. masa tahiyat akhir tu, imam dah bangun. Makmum masih duduk ke bawah panjang sampai imam dekat salam. Nanti tak kira. Tak orang. Yalah, kalau terlalu lama sampai orang pun rasa pelik. Pelik mati ke kau ni? Kan? Dia goyah hati. Tu kira boleh batal semayang dia. Membatalkan semayang dia. Sebab terlalu sampai orang akan rasa syak, lama sangat ni, pelik ni. Tapi kalau sekejap je tak apalah kan. Jadi kalau menimbulkan keraguan macam tu, boleh jadi batal semayang. Tapi Ustaz, abdanya dia pun tak payah sujud lama-lama lagi Ustaz kan. Macam kita berimam Ustaz. Yalah, kita kena ikut kadar imam. Imam bangun, kita bangun lah. Itu yang terbaiknya. Kita jangan potong imam. Pergerakan kalau kita potong imam, kalau sekadar lebih sikit, contoh turun, kita imam sakit lutut, dia lambat sikit, Allah, kita mudah urut tu sampai bawah dah. Kan? Sampai bawah dah. Kita potong, makruh hukumnya. Bukan potong ni Ustaz. Tu tadi Ajin kata sujud yang terakhir tu kan. Saya dah duduk macam ni, dia masih lagi sujud kan. Yalah, itu kalau kita ke belakang imam. Ni cerita makmum potong imam pula macam mana? Soalan saya tadi yang tu, kalau lama tak apa. Tak boleh lama sangat. Lama sampai mengejut orang, timbul keraguan. Lama sangat tapi Lebih sikit tak apa. Lebih sikit tak apa. Jangan lama sangat orang tu. Sampai imam dah fil alamin innaka nak bagi assalam, dia duduk sujud lagi. Menyebabkan boleh batal sembahyang dia. Jadi kalau potong imam, makruh hukum kecuali dia potong terlalu jauh. Tu dia pi imam duduk Fatihah lagi, dia dah sujud dah. Sujud sampai nak duduk antara dua sujud dah, boleh batal sembahyang dia yang potong imam. Kecuali dia niat mufaraqah. Niat mufaraqah dia boleh potong jauh mana pun, dia dah jadi seorang-seorang kan, sembahyang bersendirian. Okey. Ke-14, mengucap salam yang kedua. Pasal apa kita sebut salam yang kedua? Salam pertama? Salam pertama rukun. Dah bicara bab rukun. Ni kita bicara yang sunat. Sunat, salam yang kedua tu amalan sunat. Jadi yang pertama sekali, yang penting sangat kita kena kenal apa itu salam. Banyak perbuatan orang macam dia tak faham salam tu apa. Contoh dia bagi salam, dah baca fil alamin innaka hamidum majid. Dah habis. Mana salam kau? Dah situ. Salam tu bukan paling muka. Salam tu sebutan Assalamualaikum. Tu baru salam. Paling muka tu benda lain. Jadi kalau dia, berarti dia tak bagi salam pun. Dia hanya paling muka. Belum sah. Rukun pertama pun tak. Yang kedua yang sunat pun dia tak buat. Tapi kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak paling pun kepala, tak paling situ, tegak sini je, sah semayang sebab dia dah bagi salam. Cuma dia tak dapat pahala berpaling. Berpaling tu amalan lain. Jadi kena faham, salam tu adalah sebutan, rukun sebutan, rukun bacaan. Jadi rukun bacaan dalam semayang ada 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, mula-mula kena baca tu. Tu pun satu juga. Kadang orang kata takbir, dia ingat angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak sebut pun Allahu Akbar, berarti dia belum takbir, tak sah sembahyang dia. Takbir Ustaz, saya angkat tangan. Angkat tangan cerita lain. Sebutan mana? Sebutan Allahu Akbar, yang tu baru takbir. Ada orang pula tak angkat tangan, sebelum sembahyang macam ni, Allahu Akbar,
Kan? Berarti dia dah takbir tapi tak dapat pahala sunat angkat tangan. Sunat dia tak dapat. Sah semayang, dia dah takbir. Sebab dia dah sebut Allahu Akbar. Rukun qauli ada 5, rukun yang jenis bentuk sebut, baca ada 5, kena ada suara. Takbir ihram, takbir yang pertama Allah Akbar tu. Baca Fatihah. Ya. Lepas tu baca tahiyat. Tahiyat akhir. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Salawat atas Nabi, tahiyat akhir. Dan bagi salam assalamualaikum. 5 rukun kena baca. Lain pada 5 rukun baca ni adalah rukun perbuatan dan rukun qalbi. Adapun di sini kita bicara bab sunat, sunat bagi salam yang kedua. Itu sunatnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa mengucap salam yang pertama adalah rukun yang dilakukan sambil berpaling ke kanan. Paling kanan tu amalan sunat. Amalan sunat. Kalau tak paling sah tak? Tak payah tanyalah. Bila amalan sunat tak buat tak dapat pahala. Sah, tetap sah. Dan apabila melakukannya maka selesailah semua rukun. Berarti tadi kalau bagi salam pertama dah tamat rukun. Rukun 13 dah tamat. Dan wajib bagi solat tersebut. Rukun dah wajib dah habis. Namun ada satu sunat selepas rukun yang ke-13. Sunat ada sunat lah, bukan satu sunat. Ada sunat lagi. Apa dia? Sunatnya bagi salam yang kedua. Itu sunat. Namun begitu sunat ditambah dalam salam yang lain sambil berpaling. Itu sunat lagi satu. Dia ada dua benda sunat lah. Satu sunat bagi salam yang kedua, Assalamualaikum. Yang kedua sunat iaitu paling kepala, muka. Satu lagi sapu tangan pula, sapu muka. Sunat juga tu pun. Hal ini berdasarkan hadis Sa'ad radhiyallahu anhu, kuntu ara Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW mengucap salam ke kanan dan ke kiri sehingga kelihatan putih pipinya. Maksudnya macam tu. Kadang orang bagi salam macam ni ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu je. Berapa darjah? Sini, main sini 25 darjah ya. Tu tak dapat sunat berpaling. Dia kena berapa darjah ya? Main ke sini? 90 90. Dia kena rapat sungguh. Sebanyak yang mungkin sehingga orang belakang boleh nampak pipi kita. 90 darjah. Kan? Orang belakang boleh nampak pipi. Bukan dekat tu. Ini je, mata je pergi kan. Kening je. Dia kena sampai orang belakang nampak pipi ni. Sahabat belakang tu dia kata aku nampak pipi putih Nabi SAW. Masya Allah. Baru lengkap dapat pahala berpaling kan? Dan berpaling pula kesalahan ni, kesalahan orang kita. Dia ni menghangguk-hangguk ni. Assalamualaikum. Dia apa benda dia buat pun tak tahu. Tak ada pun hangguk tu, tak ada. Dia hanya paling je. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling balik baru mula assalam. Duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Sini dah assalam yang kedua dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia jauhnya pi. Kan? Dia kena mai balik center tengah baru mula assalam yang kedua. Ni jauh sangat dia hangguk. Oh, dia nak buat center tu hangguk. Kan? Tak payah hangguk sebenarnya. Tadi hadis satunya daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengucap Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, sehingga kelihatan putih pipinya. Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah hadis bertaraf hasan sahih. Jadi boleh ucap Assalamualaikum sahaja pun dah cukup. Itu yang wajibnya. Yang rukunnya Assalamualaikum sahaja. Tapi kalau tambah warahmatullah lagi bagus. Sunat Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, sah dah semayang dia. Dah sah. Okey. Jadi ucap salam tadi warahmatullah. Saya nak tanyalah, kadang-kadang kita semayang Jumaat kita masbuk yang satu lagi
Rakaat. rakaat. Imam bagi salam, kita pun bagi salam. Kira kita berhenti kan, kita boleh Okey. rakaat. Saya ulang soalan tu, mungkin orang tak dengar. Jadi soalannya, kalau kita makmum, masbuk, imam dah tahiyat akhir, kita mungkin ada rakaat nak tambah. Jadi imam bagi Assalamualaikum, kita terlupa ke terikut, kita pun salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tengok, ni baru 2 rakaat maghrib, nak bangun lagi pula. Jadi yang tu dikira terlupa, tersilap, tak batal semayang. Terus sambung dia punya bangun berdiri je lah. Jadi seeloknya sujud sawi lah nanti. Ganti tersilap tu. Nak betulkan yang tu, sujud sawi. Seeloknya. Kalau tak sujud sawi pun tetap sah semayang. Sujud sawi pun sunat. Tak buat sujud sawi tetap sah. Cuma kita anggap macam cacat lah semayang dia, kurang lengkap. Okey. Bagi salam yang kedua tu adalah sunat. Okey. Kalau kita nak buat salam yang kedua, berarti kita belum selesai solat. Kalau contoh baru salam pertama ni, Assalamualaikum warahmatullahi, terkentut, bungut kentut keluar. Lepas itu bagi salam juga yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, batal semayang kita. Pasal apa? Kita belum habis semayang. Salam yang kedua, kentut dulu baru salam yang kedua. Batal dah, baru salam yang kedua. Faham? Jadi salam yang kedua tu masih dalaman semayang. Batal kita tengah-tengah, maksudnya dalam semayang. Cara dia, ni ajak cara kentut ni, cara kentut kan. Assalamualaikum warahmatullahi, but terkentut. Dah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la haula wala quwwata. Berarti kita hanya satu salam je. Tak payah buat salam yang kedua. Jadi kentut tadi dah ending, dah last, dah habis dah semayang. Faham? Yang abdalnya bagi salam ke kanan ke kiri tu lagi bagus melengkap. Kalau tak bagi pun tak apa. Jadi kes ni pasti kentut cantik lah. Umpama yalah. Bukan kira afdal, yang wajib, yang rukun salam pertama. Salam yang kedua tu melengkapkan solat, tapi masih dikira dalaman solat. Kalau kita lepas bagi salam yang pertama, kita terbatal di situ, jangan bagi salam yang kedua. Berarti kita dah ending, dah tamat dah semayang kita, salam satu je. Yang tu je. Kita tak buat pun yang kedua tu. Kan? Kalau kita bagi salam yang kedua, berarti kita tak habis lagi semayang kita tadi. Kita masih dalaman semayang. Kentut dalaman semayang. Sunat. Ya, sunat. Tapi bila kita buat yang kedua, berarti kita belum selesai solat. Sehingga kita yang kedua. Kan? Jadi dalam bab tak boleh. Dia tak boleh, dia kena sambung. Jadikan satu ayat. Allahu Akbar. Kecuali orang uzur. Cerita orang uzur lain. Contoh dia lelah, penat, nak Allahu Akbar tak boleh, Allah Akbar. Tu cerita uzur. Ni orang yang tak ada uzur apa-apa, tiba-tiba dia putus Allah Akbar, kan? Tak boleh tu, tak kena dia punya ayat takbir. Tapi panjang tak boleh saya. Panjang tak apa. Panjang boleh. Kita panjangkan sebab kita mungkin nak sebut niat tak. Itulah. Ini panjang boleh, tak masalah. Jangan putuskan. Jadikan satu ayat. Tapi assalam dengan warahmatullah boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Sebab apa? Sebab memang kum tu mati. Macam Allahu Akbar, tak ada Allah Akbar, tu tak mati pun. Kena sebut. Ni Assalamualaikum, kum tu mim memang mati pun. Assalamualaikum warahmatullah. Macam ada saktah pula, tak apa yang tu. Ke kiri putih. Okey, apa lagi buat salam ni? ada orang baca Assalamualaikum warahmatullahi. Doa dia boleh selang ada doa. Allahumma ighfir li dhunubi ke, boleh. Tapi masih doa yang Arab lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ampun dosaku, Allah ampun dosaku. Cakap Melayu pula. Assalamualaikum, batal semayang. Sebab cakap Melayu tengah-tengah semayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak apa, itu doa
Sebab dalam semayang tu boleh berdoa. Tak batal semayang. Okey, yang seterusnya, okey, cuma dalam bab semayang semayang jenazah. Jenazah sebenarnya kita tak kira pun rukun 13 tu dalam semayang jenazah. Jenazah tak ada rukun-rukun lain kan. Cuma kadang-kadang orang bagi salam sebelah aja. Boleh bagi salam satu kali je. Tak menjejaskan pun. Sebagian ulama katakan tak ada salam kedua pun semayang jenazah. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, dah doa. Sebagian ulama katakan salam yang kedua tak disunatkan pun untuk semayang jenazah. Nanti kita bicara lembat semayang jenazah nanti. Okey, ke-15, sentiasa khusyuk pada solat. Wallahu alam, yang ni kita sambung kemudian lah, panjang ceritanya. Ke-15, sentiasa khusyuk. Okey, soalan lagi? Ya, ada soalan Ustaz. Tak tahu terlepas ke saya terlupa ke tak. Kita tak ayat awal kan. Tangan kita ni, saya pernah dulu dikabari, diberitahu tangan jari tu lebih pada lutut. Lebih pada ujung lutut. Ujung. Azhar kata atas lutut. Yang mana Ustaz? Tu bab bicara hal berkaitan sunat, mana afdal mana tak afdal dia. Bukan hal batal tak batal. Jadi seafdalnya ujung jari kita, kalau yang tak genggam, kan belah ni kita genggam, kalau yang tahiyat lah. Yang belah kiri ni kita tak genggam, biasa paras dengan lutut. Bukan lebih, bukan pegang macam tu. Dia duduk ujung ni, kira lebih kurang separas lah jari dengan kepala lutut, ujung lutut. Bukan duduk macam tu kan. Ini pegang kepala lutut, dia kena ujung letak. Belah kiri pula, kalau kita jari macam ni, yang ujung jari ni separas dengan lutut. Ni yang separas. Separas juga, ya. Separas. So, lagi satu soalannya tu, adakah dekat masa itu tangan jari tu abda renggang? Rapat. Ada. Yang tu duduk rapat. Rapat. Jari kiri kita rapat kan. Kalau masa duduk baca apa? Duduk yang tak tahiyat tu, dua-dua rapat kan. Masa rukuk tu, sujud tu baru yang tangan boleh terbuka. Renggang bukan renggang buat bagi paksa. Renggang kadar biasa. Boleh renggang. Boleh renggang. Ni waktu ni sunat rapat kan. Nampak cantik. Kalau macam tu pula kurang cantik lah. Jadi biar letak cantik semayang kita. Masa sujud biar renggang biasa, kadar biasa. Adakah Ustaz dia kata bila bahasa sujud tu bukan ni rezeki masuk? Saya dengar, minta maaf, saya dia kata rezeki. Wallah alam, tak pernah dengar ilmu tu. Rasanya tak ada kot. Tak ada. Saya pun tak pernah dengar ustaz-ustaz ajar macam tu kan. So rezeki masuk, dia masa sujud tangan renggang luas, rezeki masuk. Ni dia kata. Kan, Kak Zai kata. Tapi bagi pandangan saya tak anggap macam tu lah. Tapi kita tak kata salah, taklah batal nak renggang pun. Mungkin dia lengur dia buat macam tu. Tapi renggang kadar biasa, macam biasa kita letak. Bukan memaksa renggang. Adab. Duduk. Takbir renggang. Jadi jari kita ni masa takbir Allah Akbar direnggangkan kadar biasa, bukan memaksa. Kadar biasa. Kita biasa macam ni lah. Taklah rapat. Ni. Semua angkat tangan kita, semua angkat macam ni. Bukan rapat, bukan renggang memaksa. Renggang yang biasa. Ayalah perempuan lain, kedudukan tu lain, tapi bab jari ni. Kita bicara bab jari. Duduk lutut memang kena renggang juga. Sebab nak pegang kepala lutut. Tempurung. Rokok. Masa duduk je yang kita sunat rapat cantik-cantik jari kita. Masa sujud pun renggang kadar biasa. Tahiyat pun rapat. Tapi tangan ni dah ada genggam macam ni. Wallahu alam. Semalam saya cakap pasal sutra tu kan. Pakai sutra. Kalau cadar tu sutra. Rasanya sutra orang lelaki tak dipakai.
Masuk alas duduk pun. Nantilah tu kena semak balik. Saya rasa pun alas pun tak boleh juga. Kira dia menggunakan, memakai. Wallah alam tu boleh nanti saya pun antara kan. Kan. Memang saya jaga. Buang berarti lapik kan. Lapik lain lah. Ustaz, satu lagi tadi kita baca dalam sejarah solat ni, rumah solat kan, bila imam tu zikir kita subhanallah, dia lambat kan, subhanallah, saya kadang laju lagi pada dia. Apa rosak kan? Potong tu imam. Allah SWT yang kata. Tu boleh. Cerita tadi yang tak boleh potong imam tu bukan potong kereta. Nanti nak cerita bab dalam sembahyang je. Adapun yang lain boleh potong, boleh zikir kita lebih awal daripada dia ke. Baca doa dulu pada dia, tak kisah. Potong kereta tu imam boleh. Boleh. Zikir tu pilihan. Terpulanglah kita kadang-kadang ada amalan kita sendiri. Imam baca lah apa dia baca, kita buat kita punya. Benda tu tak wajib dah kita nak ikut pun. Cuma jangan tak zikir je, itu je kurang pahalanya. Imam tu zikir kan. Dia sebut betul. Kadang tu imam tu yalah dia ada slow motion punya kan. Subhanallah. Kita pun tak boleh tunggu. Lambat sangat. Dah semai tasbih Ustaz. Ada yang laju sangat pula. Semai tasbih tak? Tasbih tak? Semai tasbih tak tu? Dah habis lah. Tak tahu lah, mungkin teknik dia tu, kecekapan dia boleh laju kan. Boleh jadi lah. Macam orang cakap juga Haji. Kadang saya cakap relax, kadang kita cakap laju. Ada orang boleh laju, sebut fasih je. Ni kemahiran masing-masing kan. Kat rumah kita ni. Tu dalam zikir lain, waktu lain. Imam dekat rumah ni kita bagi tahu jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Tu ada imam yang ia kena dua, ia kena sering dia berhenti Ustaz. Berapa kadar Ustaz nak berhenti kat situ? Doa. Ya kan. Dia tak boleh terlalu panjang sehingga orang anggap macam dia terlupa ayat. Dan tu semua kadar kita tak boleh nak kira 2 saat, 3 saat, 10 saat. Kan, kira kadar pandangan orang uruf pada uruf. Orang rasa apa ni tu imam lupa ayat ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lama. Kita pun rasa lama kan? Baru ihdinas sirat. Panjangnya. Tu lebih baik dia ulang balik. Bagi sambung balik. Kan? Tapi kalau tak, kita tahulah sekadar dia tarik nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Jadi taklah panjang sangat kan. Jangan putus terlalu lama. Fatihah tak boleh putus terlalu lama. Lama kita tak tahu nak ukur 2 saat, 5 saat, 10 saat. Tak tahu nak ukur. Tapi kadar uruf. Orang dengar, macam tu imam ni mati ke apa kan. Wallahualam. Lebih baik habiskan Fatihah, doa lepas waladdallin tu. Tak salah pun. Apa nak doa situ? Kan? Bagi lengkap, jangan bagi putus Fatihah kita. Ibrah. Tak boleh ke ni kita baca doa wali-walidain. Boleh. Itu sebab dah habis Fatihah. Dallin tu dah Fatihah habis dah. Amin tu bukan Fatihah. Jadi kita doa panjang mana pun celah tu. Antara waladdallin dengan amin. Doa rabbighfirli wali walidayya. Kan? Boleh je nak panjang doa, tapi selalunya kita ringkaskan rabbighfirli wali walidayya. Kenapa? Kerana amin Fatihah imam adalah amin bersama dengan para malaikat pun datang amin. Kita selit kita punya doa yang paling ringkas. Minta doa ampun dosaku ya Bapa. Amin sekali malaikat. Amin malaikat pasti kabul lah. Kan? Jadi kita tengok orang tadi, ni contoh kadang orang dunia punya nanti macam menteri, ini surat dari menteri, dia pun selit surat dia masuk sekali. Kan? Itu je. Ya. Kalau kita masuk dengan lambat pada imam tu, imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat. Kita baca tahiyat akhir. Kita buat cara tahiyat awal lah. Kita sebab tak akhir lagi.
Tapi bolehkah kita baca sampai fil alamin innaka hamidum majid sedangkan kita nak sambung lagi sembahyang? Boleh. Tak batal pun. Tapi selagi belum tahiyat akhir, lebih baik kita baca yang ringkas. Yang tahiyat awal, macam tahiyat awal saja. Lepas tu kita tunggulah. Ataupun kita rasa tunggu melalutnya, mengingat macam-macam, baik baca je lah. Nak baca pun tak batal pun. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.